Tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa maksud wuduk? Kenapa disebut perkataan wuduk? Dari sudut bahasa Arab, apa maksud dia wuduk? Tetapi di sana, Nabi SAW sebut wuduk ni apa dalam satu hadisnya. Hadis yang sahih, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Nabi bersabda tentang bab wuduk, Nabi suruh kita sempurnakan wuduk dan Nabi suruh lebihkan sedikit, lebihkan bekas wudukmu. Dan Nabi kata, engkau akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan bekas-bekas wudukmu. Nabi berpesan kepada kita sempurnakan wuduk dan lebihkan sikit. Contoh, kalau kita basuh tangan hingga ke siku, lebihkan sikitlah dalam 2 inci ke, jangan sampai ke ketiak, itu membazir. Kita tak boleh membazir dalam wuduk. Bersihkanlah lebih kurang 1 inci ke 2 inci. Bila basuh kaki tu sampai buku lali, lebihkan lebih kurang 1 inci 2 inci. Bila basuh muka tu, lebihkan, walaupun ini dah kira muka, lebihkan sikit. Bila basuh kepala, kalau sunat Nabi tu, Nabi sampai ke belakang, Nabi ke depan semula. Sebab apa? Nabi kata sempurnakan wudukmu dan lebihkan bekas wudukmu, kerana kamu akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan kesan-kesan bekas wudukmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya nak bawa kisah yang digambarkan Saidina Umar radhiyallahu anhu. Saidina Umar ketika mengambil wuduk, tuan-tuan, puan-puan sekalian, orang di sebelah bertanya, Umar, kamu sakit ke wahai Umar? Sebab apa? Saidina Umar ketika mengambil wuduk, muka dia pucat macam ketakutan. Dia ambil wuduk dengan tertib, muka macam ketakutan. Lalu sahabat sebelah tanya, wahai Umar, kamu sakit ke? Sebab wajah kamu kelihatan pucat, kamu macam sakit. Lalu Saidina Umar jawab, tidak, aku sehat. Tetapi adakah kamu tidak tahu aku akan berjumpa dengan siapa selepas ini? Subhanallah, bagaimana Saidina Umar dia bawa rasa khusyuk dalam solat itu ketika mengambil wuduk dengan khusyuk. Sebab ketika dia mengambil wuduk, dia sedang membuat persiapan untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah. Sebab dia ambil wuduk, dia nak solat kejap lagi ni. Solat ini adalah pertemuan saat hamba berhadapan dengan Allah, saat hamba untuk menyembahkan dirinya kepada Allah 5 kali sehari wajib. Subhanallah. Jadi Saidina Umar tanya balik kepada yang bertanya, kamu tidak tahu ke dengan siapa aku nak jumpa selepas ini? Subhanallah. Jadi bayangkan tuan-tuan puan, betapa lalainya kita saat kita ambil wuduk, bagaimana keadaan kita ambil wuduk. Kan ambil wuduk tak rasa sebab kita tak payah nak khusyuk sangat pun, wuduk settle. Yang penting masa ambil muka tu kan. Cuba bayangkannya, wuduk kita selama ini betapa cincainya wuduk kita. Betapa cincainya. Sedangkan wuduk itu adalah persiapan pertama untuk kita bertemu dengan Allah. Persiapan kita untuk bertemu dengan Allah. Jadi cuba tuan-tuan puan-puan, tak perlu pun dalam bahasa Arab ke apa, kita boleh praktis doa-doa tu dengan ayat-ayat kita sendiri. Bila kita ambil wuduk, basuh tangan, ya Allah, jadikanlah tanganku ini, ya Allah, jadikanlah tanganku ini menerima buku amal. Sebab kita tahu orang yang akan terima buku amalnya di mahsyar kelak dengan tangan kanan, maka syurgalah baginya. Dan bila kita basuh tangan kiri, ya Allah, jangan jadikan tangan ini, ya Allah, menerima buku amalku di akhirat kelak. Sebab kita tahu orang yang diberi buku amalan di tangan kiri, maka nerakalah tempatnya. Susahlah hisab dia. Na'udzubillah min zalik. Begitulah bila basuh mulut, kita tahu lidah kita ini banyak sangat buat dosa. Bila basuh muka, ya Allah, basuh muka tu, ya Allah, jadi kalau wajahku bercahaya di mahsyar kelak. Di mahsyar kelak ada beberapa wajah yang bercahaya. Kerana cahaya wuduk, kerana cahaya solat, kerana cahaya salawat, kerana cahaya sedekah, ada beberapa cahaya. Kita bimbang di mahsyar kelak, kita tidak ada apa-apa cahaya yang akan menerangi tubuh badan kita. Walaupun seumur hidup kita 40 tahun dah ambil wuduk 5 kali sehari, 50 tahun dah ambil wuduk 5 kali sehari. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dosa-dosa kamu akan digugurkan. Sesungguhnya Nabi kata, setiap kali kamu mengambil wuduk, maka akan keluarlah segala dosa-dosa daripada setiap wajah-wajah kamu, daripada setiap celah jari jemari kamu sehingga titisan air yang terakhir. Akan keluarlah dosa-dosa daripada celah-celah jari kaki kamu sehingga titisan air terakhir. Nabi sebut dalam hadis tu panjang tu, Nabi sebut seluruh anggota wajib wuduk. Yang mana setiap kali kita ambil wuduk akan digugurkan Allah dosa-dosa kita. Sebab itu, tak kala kita ambil wuduk, kita kena datangkan rasa khusyuk ketika berwuduk. Itulah pintu kepada khusyuknya salat. Orang yang ketika ambil wuduknya lalai, dia akan membawa hati yang lalai itu sehinggalah masuk dalam solat. Orang yang ketika wuduk lagi, dia dah mula khusyuk, dia dah bawa hati khusyuk tu, dah bawa ketika wuduk lagi.
Dia dah tak perasan dah kiri kanan. Dia ambil wuduk walaupun suara tak keluar, tapi setiap kali dia basuh muka dia datang, ya Allah bagilah wajahku bercahaya ya Allah. Bila komo-komo tu dalam hati tu berdoa. Doa ni tak semestinya lafaz. Allah dengar apa yang ada dalam hati kita. Tak payah lafaz pun tak apa, dalam hati je. Ketika kita berkomo dalam hati, ya Allah bersihkanlah lidahku ni ya Allah daripada mengumpat daripada dosa-dosa ya Allah melalui lidahku. Dalam hati tu terlintas doa tu. Allah dengar apa yang kita minta tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Begitulah, sampailah sudah kita ambil wuduk, kita je tak nampak. Tapi Nabi sebut, setiap kali anggota wuduk itu sedang digugurkan Allah dosa-dosa. Bayangkan tuan-tuan puan, muslimin muslimat sekalian, betapa cintanya Allah kepada kita. Betapa cintanya Allah kepada hamba-Nya. 5 kali sehari Allah tidak akan biarkan kita berjalan di atas muka buminya dalam menanggung beban dosa. Antara waktu subuh kita solat, ambil wuduk, kita dibersihkan Allah dosa kita. Kemudian antara subuh hingga ke zuhur, banyak mana kita buat dosa? Banyak mana kita buat dosa? Tapi tak kali kita mengambil wuduk, maka gugurlah dosa-dosa kita. Betapa baiknya Allah. Dosa apa? Dosa kecil. Jadi betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah buat satu instrumen, satu alat, satu proses yang mana diwajibkan kita melalui proses tersebut 5 kali sehari. Antara waktu subuh hingga waktu zuhur, tempoh masa tersebut kita sangat terdedah kepada dosa-dosa kecil. Jadi bila antara subuh dengan zuhur tu ada banyak dosa kecil, tak kala kita mengambil wuduk, tapi dengan syarat wuduk yang kita ambil dengan khusyuk. Yang mana seketika ambil wuduk kita mohon ampun dengan Allah. Basuh tangan, basuh muka dan semuanya, digugurkan dosa. Antara zuhur sehinggalah asar, kita juga ada buat dosa yang lain antara zuhur dan asar. Bila asar ambil wuduk, Allah gugurkan lagi dosa kita. Antara asar hingga maghrib ada dosa pula, Allah gugurkan dosa kita. Kemudian antara maghrib sehinggalah isyak ada dosa pula. Dan sehingga maghrib sehingga tidur. Sebab itu disunatkan. Ini hadis yang sahih. Sunnah Nabi SAW antaranya, sebelum tidur berwuduk terlebih dahulu. Sebab biarlah tidur dalam keadaan digugurkan dosa-dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidur dalam keadaan tenang, sebab kemungkinan besar kita tidak akan bangun lagi. Kemungkinan besar tidur itu adalah untuk selama-lamanya. Kita bangun di alam yang lain, bangun di alam barzakh. Kemungkinan besar itu boleh berlaku. Sebab itu sunnah Nabi sebelum tidur ambil wuduk.